بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih diberi peluang ruang untuk sama-sama kita ulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 6. Muka surat 6 kitab Rumi. Betul tak? Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Sehingga kata pengarang, Nabi SAW telah bersabda, lagi mafhumnya, barang siapa yang solat subuh dengan berjemaah selama 40 hari tanpa terlepas satu rakaat pun betul situ, diberi oleh Allah baginya, bagi orang yang solat subuh dengan berjemaah selama 40 hari itu, kebebasan daripada api neraka. Dan pertama, bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Jadi kita flashback balik. Minggu lepas kita baca dah separuh berkenaan peringatan bagi kepada orang yang lalai pada tajuk balasan kepada orang yang meninggalkan solat. Banyak hadis-hadis Nabi, khabar-khabar daripada Nabi yang memberi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita ni tidak tergolong daripada golongan orang yang meninggalkan solat. Dan antaranya diberi peringatan tentang 15 seksaan. 15 seksaan kepada orang yang meninggalkan solat. Pertama, dia dapat seksaan kehidupan ketika kehidupan dia. Dan 5 perkara, 5 seksaan, 5 bentuk seksaan dia dapat di dunia. Dan dapat lagi seksaan ketika nak mati. Nak mati pun kena seksa lagi. Dan lepas mati masuk dalam kubur kena seksa lagi. Dan selepas masuk dalam kubur nak menghadap Allah Ta'ala, dia kena seksa lagi. Tengok balik beberapa seksaan yang telah disebut sebelum ini. Hari ni nak cerita pula minggu lepas pedih-pedih. Jadi hari ni insya-Allah sebahagian pedih-pedih minggu lepas tu ni nak mari buah obat pula. Kelebihan kepada sesiapa yang menjaga solat. Dan di belakang-belakang ni lagi ada lagi peringatan berbentuk kepedihan dan kelebihan. Ada belakang dulu. Mula-mula you pedih dulu. Atau ni hak kelebihan. Orang lagi dua-dua ada. Jadi
berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca tadi, bagi orang yang menjaga solat subuh berjemaah selama 40 hari. Kalau dalam kitab pedoman solat berjemaah dia kata bagi sesiapa orang yang menjaga solat berjemaah, bukan subuh. Ni solat berjemaah. Tapi nak rayanya ada perkhabaran hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menjaga solat berjemaah dan solat subuh. Nampak tu kelebihan ada pada solat subuh dan solat berjemaah. Nah, bila dia solat subuh secara berjemaah selama 40 hari tanpa terlepas satu rakaat pun, maknanya tak masbuk lah. Tak masbuk lah. Mungkin boleh takbiratul ula semua bersama dengan imam. Untungnya siapa dia? Tok imam. Kalau macam ke abang, jadi tok imam 40 hari subuh. Dapat lah tu. Mudah-mudahan dapat lah tu. Ni. Dapat berapa? Kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik. Buat 40 hari. Jadi berebut jadi imam apa ni berebut. Jangan gocor dah. Berebut. Selama 40 hari. Dan ada lagi ada hadis lain, apabila orang tu menjaga solat subuh bersinar cahaya dia, bukan bersinar tubik cahaya daripada muka dia nampak ada dapat pandangan rahmat. Kalau orang tak sembahyang macam ke minggu lepas, Allah Ta'ala memandang dia bukan dengan pandangan rahmat, walaupun masuk syurga dah. Kalau dalam kitab Ta'lim Ulama sebut orang nak masuk syurga lepas ada celup daripada neraka, ada lagi tanda X neraka atas dahi. Maknanya ada. Jadi gitu. Gitulah. Nak bebas daripada seksa api neraka dan bebas daripada sifat munafik, buat 40 hari tanpa terlepas satu rakaat pun. Terus buat. Dan katanya lagi dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh dalam keadaan berjemaah, ni keadaan berjemaah, kemudian dia duduk duduk untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala hingga naik matahari. Lepas habis mai subuh, duduk hingga naik matahari. Lepas tu apa lagi? Nabi kata diberi oleh Allah baginya pahala seumpama pahala haji dan umrah dengan sempurna kedua-duanya. Ada pitih nak pergi umrah, ada pitih nak pergi haji, buat ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelonggarkan rezeki. Tak, janji niat azam kena ada untuk pergi Mekah, untuk pergi buat haji. Azam tak kena ada, niat tetap kena ada dalam hati. Siapa masa Allah Ta'ala pilih, tak tahu pitih mai kat mana, aku baru jual tanah abang ambil lah, ada lebih 20,000 kat nama nak ambil, depa buat pergi haji. Tahu tak rezeki. Boleh jadi asbab ni, asbab amalan ni. Buat solat subuh dalam keadaan berjemaah. Kemudian dia duduk, sebut nama Allah. Habis dah berjemaah, sebut atik, tahlil, tasbih, sampai tasbih tu sampai hingga naik matahari. Zikir la ilaha illallah. Sepanjang Allah, Allah, sebut nama Allah. Ada faedah tak sebut nama Allah? Berapa tak ada? Ada lah sebut, ada lah faedah. Sebab kita sebut nama pencipta kita. Bukan kita sebut nama boh kita. Sebut nama pencipta kita, pemilik hati jiwa kita. Dan mengikut satu riwayat yang lain pula, dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya di dalam syurga Firdaus.
dibina oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bina kepadanya syurga Firdaus. Dalam syurga Firdaus tu ada 70 mahligai daripada emas dan perak. Dapat 70 mahligai daripada emas dan perak. Bukan rumah. Kalau kata rumah, kalau kita sebut rumah dengan mahligai, mana besar? Mahligai. Kalau kata rumah tu boleh jadi 20 kali 20 buat rumah kecil. Rumah tu. Kalau mahligai ni besar. Lepas tu 70 pula. 70 tu dibuat daripada emas dan perak. Tak tahu. Tak tahu ada dalam keadaan tu. Di syurga Firdaus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Katanya lagi baginda Nabi SAW turut menjelaskan tentang fadilat solat dengan tentang fadilat solat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, perumpamaan. Nabi bagi perumpamaan dalam hadisnya, perumpamaan solat 5 waktu. Perumpamaan solat 5 waktu ibarat sebatang sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir di hadapan rumahmu. Kamu telah mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari. Ada sungai, mandi di dalam sungai tu sebanyak 5 kali sehari. Maka adakah terlekat padanya sebarang kekotoran? Tu tanya. Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Tak ada kotoran wahai Rasulullah. Tambah baginda, demikianlah solat 5 waktu itu yang sempurna membersihkan segala dosa. Nampak? Nabi mari perumpamaan apabila kita semayang 5 waktu ni, umpama kita mandi depan rumah kita tu ada sungai. Ada sungai mengalir depan rumah kita. Kita mandi 5 kali sehari. Lekat lagi kata orang tu? Tak ada gitulah dimanakan dengan diumpamakan dengan kita melakukan menurut solat 5 waktu menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dak semayang, lekat kata orang. Semayang dalam keadaan lara, lekat juga. Umpama mandi. Dengan tubik pergi kerja balik, mandi apa? Pergi ramli. Di sisi dia mandi tu, ambil air tu. Mandi. Ada yang kata orang lain? Ada. Ni orang mandi betul. Maknanya solat betul. Jangan solat main-main. Jangan solat dalam keadaan lalai. Jangan solat dalam keadaan teringat benda-benda hak dunia, hak luar daripada solat. Kalau boleh kita tawajuh, sebenar-benar tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu duduk dalam semayang rukun qalbi. Orang mau dak dapat qalbi. Qalbi tu dapat ada niat pelaksanaan dalam mendirikan solat. Hak tu kita nak. Semayang dengan hati juga. Hak itulah yang bawa kepada perbuatan di luar kita. Sabdanya lagi yang bermaksud. Sabdanya lagi yang bermaksud, barang siapa yang menjaga air solat. Barang siapa yang menjaga ni air solat. Air solat kenapa? Air semayang, air wuduk. Wuduk lah. Air solat, waktu solat dan rokoknya. Sebab apa tak rokok sini? Tengok ayat. Serta yang lain-lainnya, iaitu dalam keadaan dia mengetahui bahawa solat itu adalah fardu ke atasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara tubuhnya daripada api neraka. Nampak? Menjaga wudu.
menjaga wuduk. Wuduk ni seperti yang kita tahu sebelum ni lah, bila kita beramal dengan amalan wuduk ni, wuduk ni lah yang akan menjadi alamat kepada kita, menjadi alamat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengenali kita di hari akhirat lagi. Tu. Dan air wuduk ni juga ada semayang solat sunat wuduk yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kisah apabila Nabi dengar tapak kasut, tapak teropah Sayyidina Bilal di syurga. Lepas tu sahabat tanya benda amalan dia. Dia buat amalan solat sunat wuduk. Bila kita ada wuduk, kita buat solat sunat wuduk dulu. Boleh. Niat nak tabaruk dengan amalan Sayyidina Bilal. Boleh. Dan waktu solat dan rokoknya. Rokok ni salah satu sebab diletak rukuk untuk mendapat rakaat. Untuk mendapat rakaat mestilah kita tamakninah bersama dengan imam. Rokok bersama dengan imam. Kalau kita tak ada rokok bersama dengan imam, kita dapat tak rakaat tu? Tak dapat. Kita tak dapat rakaat tu. Contoh sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Allahu akbar, habis lepas tu walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima pun rakaat. Allahu akbar. Kita baru mari. Baru mari. Allahu akbar tu. Terima. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab untuk syarat untuk mendapat rakaat dengan imam, mesti kita rokok dengan tamakninah. Tamakninah dengan qadar bacaan subhanallah. Kalau dah boleh rakaat. Sebab dia kata bagi orang yang menjaga air sembahyang waktu solat dan rokok. Rokok tu untuk dapat tu, dapat rakaat. Kalau dapat kalau hak takbiratul ula sebelum rokok imam. Sebelum rokok imam. Dan ada juga hak takbiratul ula bersama imam ni ada 3. Pertama, selepas takbiratul ula imam, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Tu yang pertama. Yang kedua, selepas waladdallin, amin, Fatihah. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, selepas imam rokok. Bila imam rokok tak ada. Lepas imam rokok tak ada dah, kita untuk takbiratul ula. Lagi satu riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika roh Nabi SAW sampai pada dadanya, dada Nabi Muhammad SAW, baginda berpesan dengan pesananku kepada kamu, yang mana janganlah kamu meninggalkan solat. Itu pesan Nabi, janganlah kamu meninggalkan solat. Baginda terus berpesan sedemikian iaitu menyuruh agar menjaga solat sehingga ke akhir hayat baginda. Ni diceritakan daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu, ketika roh Nabi SAW sampai pada dadanya, nak keluar. Right. Lepas tu Nabi berpesan, benda antara yang kena jaga adalah semayang. Kalau ingat orang tua-tua dulu, dia kata kamu nakal jahat setara mana pun, jangan tinggal semayang. Bukan suruh jadi jahat, maknanya duduk dalam keadaan nakal, duduk dalam keadaan jahat, duduk dalam keadaan curi ke, duduk dalam keadaan bermaksiat ke, jangan tinggal semayang. Benda orang tua pesan selari dengan benda Nabi pesan, jangan tinggal semayang. Tak, orang tua pesan kamu jahat setara mana pun, jangan tinggal semayang. Tak.
ngisak dadah. Ngisak dadah tak apa. Jangan kita tengok dia ngisak tapi dia nak semayang, dia tu ngisak lagi, mayang lagi. Jangan. Tengok dengan tilikat rahmat Allah Taala. Hok ngisak tu salah tu tak salah. Tapi hok semayang kita nak salah kok? Tak boleh. Dia semayang tu tak kita. Bagus apa semayang. Mungkin dengan asbab dia semayang tu Allah Ta'ala jetik hati dia dapat hidayah dalam semayang. Sebab perbuatan semayang ni tak ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Udah mayang lagi, ngisak lagi. Jangan. Jangan. Bukanlah kata ngisak tu tak apa. Dah, jangan salah faham pula. Dia kata lagi kat video ustaz ni ajar ngisak ni. Lepas tu buat podcast. Jangan musing learning. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apabila seseorang hamba itu meninggalkan suatu fardu, ditulis namanya pada pintu neraka. Banyak pintu neraka. Tinggal satu fardu, tinggal satu solat fardu, ditulis namanya pada pintu neraka. Wali'iyadzubillah, minta Allah Ta'ala lindung kita daripada nama kita ada dah di pintu neraka. Jangan. Jangan. Diriwayatkan lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar, Ibnu Abbas ni mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Nabi kata, orang yang meninggalkan solat itu tiada baginya hak dalam Islam. Tak ada hak dalam Islam. Tak ada hak tu kan? Dalam keadaan tidak diterima oleh Allah tauhidnya. Urat lagi. Imannya, sedekahnya, puasanya dan syahadahnya, serta tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dipandang dengan rahmat, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Orang yang meninggalkan solat ni. Berat tu. Berat hak dalam Islam tak ada. Lepas tu tak diterima pula tauhid. Dan iman ni, sedekah ni main-main bab solat. Sebab apa? Solat ni lah macam kita kata minggu lepas, solat ni lah antara amalan pertama sekali yang dihisab. Dan sabda baginda juga bermaksud orang yang meninggalkan solat padahal sihat tubuh badannya. Orang yang meninggalkan solat dalam keadaan tubuh badannya tak sakit pun, maka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan rahmat. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan kasih sayang. Baginya seksaan yang amat pedih, melainkan istisna nafi, melainkan ia bertaubat daripada perbuatan itu. Kena bertaubat daripada perbuatan yang meninggalkan sembahyang. Tak sihat tubuh badan, makan sedap, tak? Tidur sedap, rumah besar, pergi kerja tak ada masalah, sedap belaka. Tapi sembahyang bang dok. Sembahyang bang dok. Baju mama, tak? Kain plekat mah. Kain plekat saja je tapi tak sembahyang. Kain plekat mah saja tapi tak sembahyang. Ada. Tapi tak sembahyang. Orang kain plekat ni buat pergi maulid, buat sembahyang mesti nak buat ibadah. Kita nak buat ibadah mesti comel, bersih, kemah. Ya, bakar mahal ada apa? Dah nak ngadak Allah Taala. Kita nak ngadak sultan, ngadak ya sultan tinggi ingat.
tinggi nisbah ni ya, bukan tinggi nisbah pada sultan tu tinggi pada Tuhan. Tak. Maknanya pergi jumpa YB ya. Jumpa YB. Mesti anak kemah agak. Jubah pun mesti nak jubah gosok ke jubah dak gosok gitu. Malu kau gerang. Pergi YB tengok apa. Ni nak ngada Tuhan akan kita pergi. Dalam kadang berkedua sekali. Mesti nak ngadak dalam kadang comel dan beradab. Beradab. Nak bakar mah bakar. Ada kemampuan beli. Tak ada tunggu lagi. Dan sabdanya lagi, jadi seksaan tu boleh terlepas melainkan ia bertaubat daripada perbuatan itu. Kena bertaubat. Tidak dapat tidak mesti bertaubat. Sabdanya lagi, ada 10 jenis golongan daripada umatku yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Tadi cerita bab kelebihan. Ini cerita capur pula bab seksaan. Capur dulu. 10 jenis golongan ni guna ditentukan mereka ke dalam neraka jahanam, dan berguguranlah daging muka mereka itu. Masuk dalam neraka dalam keadaan daging muka dia hancur. Daging muka dia hancur. Kalau kita baca taklim maulad baru ni, luruh belaka, kecuali hati dengan ingat ke? Tak ingat? Hati dengan muka. Hati dengan muka tak? Kalau salah tengok mula. Ni anggap dah tu, ya tu. Jadi ni bergugurlah daging muka mereka itu. Para sahabat bertanya, apakah jenis golongan mereka itu wahai Rasulullah? Dia tanya, sahabat tanya, siapa ni 10 golongan tu? Baginda pun menjawab, pertama orang yang berzina walaupun sudah tua. Wali'iyahzubillah. Yang pertama orang yang berzina dia walaupun usia dia dah tua. Tua tapi berzina lagi. Duduk dalam keadaan tidak rasa, ia rasa selesa dengan maksiat zina dia. Start daripada muda sampai ke tua berzina. Berzina. Ni golongan yang ni pertama ni masuk dalam neraka dalam keadaan berguguranlah daging muka dia. Ni bukan kisah nak menerakakan orang. Learning dah boleh kata kan. Nak nerakakan orang tu dak ni aku cerita pasal kisah Nabi. Ya benda Nabi kata. Bukan nak meneraka kamu. Kalau kena atas batang hidungmu, alhamdulillah lah. Dan bagi peringatan juga kepada kita. Lebih-lebih lagi ni tukang baca kan. Hamba ni tukang baca ni lagilah. Bukan kata ke orang. Orang paling dekat sekali siapa dia? Hamba telinga ni. Dia mah jauh ni. Ni hamba ni. Di sini je. Telinga ni. Minta Allah Ta'ala lindung. Kedua, siapa dia? Raja yang zalim. Betul. Raja yang zalim. Raja-raja yang zalim bukan kata raja sultan semata, kepada pemimpin. Zalim ni apa? Zalim ni lawan kepada adil. Lawan kepada adil. Benda masuk zalim tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Dak letak sesuatu dak kena lah. Letak pada dalam keadaan dak kena. Bahasa orang ni patut ni dia layak tapi tak payah wiyah ke dia. Dia dak undi kita baru ni. Nampak? Tak? Nak agak ke pengurusi ni bukan usah kita ni. Tak payah lah. Padahal orang tu dah pengurusi tu layak boleh. Tu ni raja yang zalim.
Bukan kata raja semata, pemimpin. Murid dia kepada pemimpin juga. Tak apa dia buat salah. Tak apa. Orang kita biar jangan mata dah. Ya tu. Zalim tu. Zalim tu. Ada apa ni? Apa ni tergelak ni? Turun kita. Dah set kita ya biar. Gigi. Tu. Itu lah gona-gona pun. Tu dah Rasulullah. Rasulullah kan kita Rasulullah. Kan cerita Rasulullah juga. Apa lagi? Kalau ada undang-undang, duduk atas undang-undang. Buatlah cara ada undang-undang. Berapa rakyat biasa kena? Golongan kayangan dah kena. Ada hati belaka. Ada hati belaka, tapi berbezanya kualiti yang ada pada hati pemimpin tu yang berbeza. Tu kualiti. Kita nak kualiti pada hati. Hati sama rambut sama hitam, hati lain-lain. Tu. Jaga-jaga. Padang kita jadi pemimpin rumah tangga dah. Pemimpin rumah tangga dah. Mana? Pemimpin rumah tangga. Tu ada tu. Bukan kurang sayang, cara sayang berbeza. Itu. Cara sayang berbeza. Ada anak pertama ni kita kata gini, dengar dah. Ni dah boleh kena siup sikit, main angin. Abang ayah nampak ais kering ni. Kalau abang buat gini-gini, kakak tak? Kakak tolong gini. Dia selalu. Kalau abang nombor 2 ni, abang nampak semak hari ni. Jauh je ayah tengok. You main waktu. Cara sayang belaka, tapi cara mengolahkan kasih sayang tu berbeza. Mari bolak bini. Ada anak puji. Macam gitu lah. Puji anak kita dah uji. Sabar jadi pemimpin rumah tangga. Hari ni gitulah. Tu baru seorang. Lepas tu mimpi nak 2, 3, 4. Tak apa lah, mimpi je. Bukan aku kan mimpi. Lepas tu yang ketiga. Orang yang minum arak. Orang yang minum arak atau minuman yang memabukkan. Tak minum arak pun, tapi minum yang memabukkan. Kita kira kalau tuak tu yang memabukkan, termasuk dalam golongan. Ataupun minum ketum. Ketum hok capur apa semua jadi mabuk tak lain. Mabuk. Duk kira bulan. Bulan ada 2, 3. Ada. Siapa tu? Nak kara bulan macam-macam. Yang memabukkan. Boleh mabuk, menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan pemikiran. Keempat, orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Keempat dah. Minta-minta 1, 2, 3, 4 adik. Allah Ta'ala lindung belaka. Supaya kita tak tergolong daripada golongan ni. Yang keempat ni, golongan yang menderhakai kepada ibu bapanya. Allah, oning. Kalau bab ibu bapa ni anak learning lah. Golongan remaja. Tak? Kena jaga lah. Ya, kita anak kita dari sekarang dah kena didik supaya dia tak derhaka kita pada akan datang. Kita kena didik supaya dia ni tak menjadi tuang kepada kita. Mengikut lah. Didik buka lah. Kita ubat didik anak banyak lah. Tak? Siapa umur berapa nak kena rotang bila, lepas tu nak kena petua-petua orang-orang lama ada dia ajar. Tak bagi belaka. Tak? Nak bagi. Tu nyakit juga, tak boleh juga. Itulah yang mendorong kepada derhaka. Dah learning.
kita bagi belaka. Abah nak juga basikal, roda 3. Belilah abah. Hok second hand. Tak ada roda 3. Dah abah dak dang lagi. Beli juga. Tambah nak roda 3. Penipala minjang abah dengan saing nak beli roda 3. Beli juga. Abah besar sikit, abah nak iPhone. Beli iPhone. Nak iPhone berapa? iPhone paling kurang 13. Dak dang abah pun beli iPhone X. Tambah. Ya tu. Ada tu bunga-bunga nak mendahakai. Kita nak benda-benda, anak nak benda-benda ajar supaya jangan bagi. Orang tua, saya banyak belajar dengan orang tua macam kisah Puak Hakim. Banyak saya belajar dengan orang-orang lama. Cara nak didik anak. Puang cara puang, lelaki cara lelaki. Belajarlah dengan orang-orang lama. Sebab saya rasa nak cakap about anak pun saya tak layak kot dengan orang-orang lama belakang tu. Kalau ada anak, lebih berkualiti nasihat dia. Tapi antaranya orang nasihat, nak ajar dia supaya tak jadi tuang kepada kita lagi. Jangan ikut belaka benda dia nak. Ada pekat siapa umur 7 tahun, kita layan dia seperti raja. Seperti raja. 7 ke berapa tahun saya tak ingat. Jadi hamba tu. Ni yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Tak silap saya. Kalau tak saya betul pula. Dan selepas pada tu masuk umur 12 ke 13 tahun. Jadikan dia sebagai kawan. Jadi sebagai kawan. Ikut cara kita nak kawan lagu mana dengan dia. Tapi itulah yang dicara yang Islam ajar untuk didik anak supaya tak jadi derhaka. Janganlah siapa kata anak saya ramai saja tapi tak berkualiti. Ada nisbah ramalan ni apa orang dulu 12 13 orang learning mungkin tak dalam 5 orang 6 orang tu ramai tu. Anak saya ramai 6 7 orang nak belajar tinggi-tinggi hebat-hebat. Tapi seorang pun tak boleh nak urus mandi jenazah. Tak. Seorang pun bila sakit dah boleh nak balik tengok. Dah kakak baliklah Kak Long tengok abah ni tak gerak ni. Rasa Kak Long rasa nak cakap dengan Kak Long. Tu abah Kak Long sibuk kerja. Jadi cikgu ke? Jadi cikgu dah sibuk. Lepas tu nak tinggal anak. Kalau ayah berasa hati atas kata-kata tu, perbuatan tu boleh boleh terjerumus kita kepada anak yang derhaka. Ya hang dulu okey boleh bah. Mati saya balik. Walaupun tak boleh lagi. Ya. Kalau boleh balik minggu ni. Boleh bah. Dulu. Sebab apa? Cara kita tu yang membuatkan hati dia berbunga. Lagi kalau dia telefon pula esok tu, jadi tak balik. Boleh. Bagi harapan molek dulu. Lepas tu bincang mana boleh balik ke tak. Kalau tak boleh balik, Allah bang minta maaf. Esok tak boleh balik tapi lusa kalau cuba balik. Kurang-kurang dia tak terluka dengan usaha kita. Anak pun kadang terikat dengan suami. Anak lelaki. Anak lelaki. Ada ayah panggil pergi balik. Anak lelaki. Besar harapan seorang ayah terhadap anak lelaki. Jangan bagi ayah dan mak ni kecewa dengan kita sendiri. Ni orang lelaki. Ada belaka ni. Saya dulu ada belaka dah. Rasa lah. Rasa. Ketiadaan tu rasa. Dan sangat berbeza. Kehidupan selepas tak ada mak ayah. Ia berkat ayat ada. Putus doa orang tua ni besar. Putus doa orang tua ni besar. Tak ada doa orang tua ni, kita hilang satu berkat dengan orang tua kita. Lepas tu kita nak ketemu siapa? Guru kita. Guru kita. Sebab tu kalau dia tak ada orang tua, cari guru. Cari guru. Tak boleh nak tegur. Tak. Hok kacik ni backhand sikit. Tak boleh nak tegur. Lepas tu pergi panggil tengok.
panggil ayah dok gerak ni. Nanti panggil dok berani ayah dok berani nak cakap dengan kak cikmu tu. Dok berani nak cakap dengan abah cikmu tu. Cakap lagi dia serengeng lalu. Tu. Salah satu bentuk ayah ataupun mak dak boleh nak tegur atas keburukan anak buat tu. Tunggu waktu. Nak jatuh neraka tu. Dak beranilah abah nak cakap dengan tu seorang. Harus cakap dia juga kau hitam mula. Jaga-jaga jangan. Kita jangan jadi gitu. Kita jangan jadi gitu. Walaupun dulu ada ayah kita salah sekalipun, mak kita salah sekalipun. Dulu. Ke mana-mana tak apa lah. Abah beli dah piyah ni puluh teh beli. Dah nak beli pula. Padahal saya tu nak beli piyah, nak pergi surga dan nak guna berhibah ke piyah. Lagi marah ke dia. Jangan. Mujur abah kita tu suka semayang. Dia jenis dak semayang. Kalau jenis dak semayang. Nak guna. Berat lagi. Jangan kita serengeng. Tengok duduk nak kadang. Banyak dah piyah abah pun dia nak beli. Abah pilih. Mana si abah nak? Biar kita gitu. Biar setara tu. Biar banyak dah pun tak apa. Ikut abah nak mana. Ni ada dah itu. Ni ada dah. Ni ada dah tunjuk. Macam banyak dah piyah abah. Macam banyak dah. Ya budak jadi beli. Tak apalah. Kita ni jangan awal-awal lagi potong lalu. Jangan. Tu jaga ayah. Mak nak beli kain mayang. Baru beli. Saya baru bagi baru ni. Nak beli pula. Tu lah. Tudung ke mendapat baju. Biar nak. Jangan nak arak dah. Abang pergi beli arak ke mak bang. Mak kacik ingat rasa nak minum arak. Tu barulah itu kata. Jangan kata. Okey mak, kita pergi beli. Jangan. Tu tak boleh mak. Tapi jangan kita pergi serengai pula ke dia. Tak boleh. Ya molek juga. Dalam keadaan ni minta dalam keadaan salah sekalipun kita tak boleh nak marah dia. Kita nak kata nasihat boleh. Allah mak. Dulu daripada mak muda siapa anak tua. Saya sayang ke mak. Takkan tua ni mak nak bahan arak lagi. Tu lah macam tu. Ya. Saya sayang ke mak. Tunggu takkan tak apa mak cari benda lain. Air turuk apa saya pergi cari. Ya gitu. Takkan kalau mak minum lagi kan rasa tak sedap tekuk, sakit ke, bawa tak molek ke, bawa mudarat, cakap molek. Orang tua sungguh cakap molek. Jangan kita, sebab dia sensitif. Makin lama makin sensitif. Ikutlah benda-benda pun. Berahi beli. Ikut parang ke benda pun macam-macam. Hari minat tu cicing, mata cicing. Ikutlah. Itu pandai-pandai ikut wangi dia. Tapi nak letang mula tu, letang slow-slow lah, gosok slow-slow. Jangan sampai kita pergi letang berasa hati ayah mak jadi nak anak dahaka kita. Minta Allah Taala lindung. Atau dalam keadaan maksiat pun kena jaga, kena berhikmah juga, kena beralus juga. Tu contoh buat dia. Tapi gitulah nak ayatnya berapa, nak ayat kena bergaluh. Walaupun orang tu dah duduk dalam keadaan minta dalam keadaan benda maksiat sekalipun, kena bergaluh dengan orang tu. Dengan mak ayah kita. Dan orang yang kelima masuk neraka dalam keadaan berguguran daging muka mereka itu orang yang berjalan dengan mengumpat perihal orang lain. Yang kelima ni cerita belah-belah jalan, belah-belah jalan cerita ngumpat perihal orang lain. Ni ngumpat ni bah. Cerita pasal orang lain, keburukan. Keburukan. Dan boleh jadi keburukan tu adalah fitnah. Benda tu orang tak buat pun dia pergi kata buat. Dia pergi buat. Senah tu berakhir sungguh beli kapek. Waktu mula balah untuk lelaki. Aku. Padahal tak ada benda pun. Senah tu gurang untuk lelaki dia. Cerita pasal kapek. Benda-benda hok jalan kita.
Tak, belang-belang jalan naik kereta cerita orang ni gini. Kita ingat bila orang cerita kepada kita orang lain boleh jadi di belakang kita, dia cerita juga ke orang lain pasal kita. Jadi bila dengar orang nak cakap pasal orang lain pun, kita pun apa lah, minta Allah Ta'ala bagi hidayah ke dia. Gitu dah. Ada belang-belang belang-belang layang. Layang tu jangan bagi dia geret dia pula, tambah orang lain pula cerita. Ni keburukan ghibah, ngopak. Masuk dah isa sikit lagi. Jangan naik seh pun tak apa naik seh apa aku belah. Jangan. Okey, keenam orang yang berdusta. Orang yang berdusta ni termasuk dalam golongan orang yang fasik dah. Nipu, orang yang nipu. Ngundi aku jadi pengusi. Minggu depan kita buat maulid. Lepas tu undilah dia jadi pengusi. Minta betang kertas kerja minggu depan dak jadi maulid. Buat kenapa? Tahu-tahu Wahabi. Dak jadi maulid. Tu tipu tu, berdusta. Salah satu bentuk pendustaan. Nak dapat kepentingan, nak dapat kedudukan, guna pula maulid, guna pula nama Nabi, gini. Alah bila orang undi, maulid pun tak ada, benda pun tak ada, tahu-tahu set Wahabi. Ada benda. Minta jauh. Daripada berdusta gitu. Tu contoh berdusta. Tu antara berat tu. Berdusta lain ada juga. Banyak lagi contoh-contoh lain. Ni suruh buat suruh kita saya kata jangan berdusta. Sekarang balik berdusta. Berdusta kita suruh orang jangan berdusta, balik sekarang kita berdusta. Balik sekarang hamba berdusta. Tu berdusta tu. Minta Allah Ta'ala jaga supaya kita tak jadi orang yang berdusta. Ketujuh, orang yang tidak memberi zakat. Orang yang tak bayar zakat. Ada bayar zakat. Dah percaya benda maidang. Benda maidang. Betul tak siapa dak ke senang. Macam-macam. Lalah duk betul kedak lalah dak bayar zakat. Duk sibuk komplain orang. Kerajaan buat dah. Ikutlah. Dia buat urusan lain, tu urusan lain. Tu urusan lain. Penting kita lepas kita ni atas saluran yang kita sebagai rakyat, kita sebagai hamba buat bayar zakat. Aku ni sebab kerana aku hamba Allah Ta'ala, dan kerajaan tetapkan dah sebanyak ni sekian-sekian dan melalui saluran sekian-sekian. Kita buat bayar zakat. Dan yang ke-8, orang yang menganiayai orang lain. Buat kenanya ke orang. Buat kenanya ke orang. Nak dapat bakat, nak dapat kedudukan, nak dapat harta, nak dapat tanah, nak dapat apa lagi, nak dapat nama, nak dapat pujian. Buat kenanya ke orang. Nak semata-mata kepentingan diri sendiri. Bukan nak dapat tilikan rahmat Allah dah. Kalau orang nak dapat tilikan rahmat Allah Ta'ala, orang tak fikir sikit pun pasal kedudukan, tak fikir sikit pun pasal pujian, tak fikir sikit pasal nama, tak fikir sikit pasal kedudukan. Tu orang yang ke-8. Orang yang ke-9, orang yang meninggalkan solat. Yang ke-9, orang yang meninggalkan solat. Dan yang ke-10, orang yang mengandu domba. Orang yang mengandu domba. Ni berat ni. Mengadu domba. Saya ikut tu tahu dah tu. Tak betul mana. Tu sesat dah. Padahal seorang itu pergi ngaji molek je. Padahal seorang itu duduk ajak pergi jemaah je. Saya ikut tu nampak kau lama kau lekat piyah. Kau lekat piyah jadi masalah mu. Kau rajin ngaji tu jadi masalah kau kan. Kau rajin dia pergi masjid. Dan munah kau ni. Pergi masjid bagus lah. Mengadu
nombor melainkan tu mereka bertaubat daripadanya kalau mengadu domba pasal orang pergi minta maaf orang tu. Tidak dapat tidak kena pergi minta maaf. Cakap pasal suami orang minta maaf. Cakap pasal adipo minta maaf adipo. Cakap pasal jiran minta maaf ke jiran. Cakap pasal boh minta maaf dengan boh. Cakap pasal saya gitu aku salah cakap kamu. Aku ketemu ni dak kena dak hina mu, aku maki mu, aku minta maaf. Kena gitu. Awil lepas dengan orang. Bertaubat wajib kena bertaubat daripada perbuatan tu. Dan taubat ni maksud dia adalah taubat ni adalah kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal dengan bersungguh-sungguh. Taubat ni kembali kepada Allah Taala dan menyesal kadang-kadang sesalan tu bersungguh-sungguh. Sesalan terhadap dosa dia, perbuatan dia, supaya tak lakukan. Habis itu dulu lah. Nak ingat nak masuk bab taubat sikit, hati semula. Semula. Berarti dekat ada pun orang yang meninggalkan solat itu berlipat ganda siksaannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah istiqamah kepada diri kami, ke dalam hati kami untuk menghadiri majlis ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keikhlasan kepada kami untuk menghadiri majlis-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, syafaatkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan solat. Jadikanlah kami orang yang mendirikan solat dan mentaati perintah-Mu, perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.